Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid serta guru-guru yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبي وحفظ المرسلين ملائكة برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama sekali saya merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama kita berkumpul di Dewan Seri Budiman bagi sama-sama kita menjayakan satu forum, mana forum ini adalah gabungan di antara panitia Islam maaf baik. Teruskan. Pertama sekali saya merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karunia dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi ini. Kalau saya lihat di hadapan saya murid-murid yang penuh dengan senyuman. Senyum semua. Nampak gigi. Baik, alhamdulillah bagus. Jadi untuk pengetahuan semua, pada hari ini kita akan mengadakan satu forum. Forum sempena sambutan Ma'al Hijrah, yang mana ianya adalah gandingan di antara panitia pendidikan Islam di bawah ketua panitia sendiri Ustaz Iwan bin Osman dan juga unit sejarah Cikgu Tajuddin yang merancang untuk mengadakan program pada hari ini. Beri satu bukan. Baik. Pesanan saya selaku moderator pada hari ini, besarlah harapan saya kepada para penonton sekalian, murid-murid serta guru-guru, khususnya kepada murid-murid yang berada di hadapan saya. Mana murid-murid SK semuanya? Angkat tangan belah kanan. Turun. Baik. Terima kasih. Besarlah harapan saya untuk murid-murid, khususnya pada forum pagi ini, kamu dapat memberi sepenuh perhatian agar ilmu yang disampaikan dapat kamu amalkan dalam kehidupan diri kamu. Baik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan panel kita pada hari ini. Siapa nak kenal panel kita hari ini? Angkat tangan. Baik, turun. Kalau nak dengar panel-panel kita pada hari ini, angkat tangan kanan. Buat nombor 1 ke atas. Letak di mulut. Pastikan tiada suara. Saya masih dengar lagi suara yang ada. Bila kamu senyap, maka saya boleh bercakap dan kamu boleh mendengar dengan baik. Boleh jaga amanah. Izinkan saya memperkenalkan panel kita pada hari ini. Kalau kita lihat di sebelah kiri dan kanan saya, kedua-duanya segak bergaya pada hari ini. Mengenakan busana baju Melayu, bersongkok, bersamping, ibarat
seperti pahlawan kita. Okey, izinkan saya perkenalkan di sebelah kanan saya. Kalau kita lihat sosok tubuh beliau dengan senyuman, kalau kita bertegur sapa, bersembang, beliau cukup ramah. Okey, tidak lain tidak bukan, saya perkenalkan panel kita, iaitu Tuan Guru Besar kita Encik Syahrul bin Samsudin. Apa khabar? Tuan Guru Besar sihat? Sihat, alhamdulillah. Ini kita doakan, ini kesejahteraan beliau. Amin ya rabbal alamin. Okey, dan yang kedua, panel kita di sebelah kiri saya. Okey, kalau kita lihat beliau, kalau di belega di sekolah, bila kita jumpa tak lekang di mulutnya ataupun di mukanya senyuman. Ya Ustaz? Okey, beliau ada gelaran dia. Siapa tahu gelaran panel di sebelah kiri saya? Okey, baik. Ramai kenal kan? Okey, baik. Gelarannya kalau kita nak tahu, beliau digelar sebagai UIO. Semua tercengang kan? Apa tu UIO? Ustaz Iwan pun tersenyum. Okey, U adalah Ustaz, I adalah Irwan, dan O adalah Osman. Itu nama dia. Beliau dia beri nama Ustaz Nur Irwan bin Osman. Apa khabar Ustaz? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Kita doakan kedua-dua panel kita ini agar mendapat keberkatan kepada Allah dan dipanjangkan umur serta murah rezeki. Amin. Okey, murid-murid, para penonton sekalian, kita akan mulakan soalan bagi panel. Tetapi sebelum itu, saya nak menyanyikan lagu. Siapa nak dengar saya ni lagu, boleh senyap. Okey, turun tangan dan senyap. Yang mana lagu ini ada kesinambungan dengan tajuk yang kita akan diskusikan pada hari ini. Okey, bersedia? Saya akan nyanyi satu rangkap. Kalau kamu senyap, saya akan sambung lagi rangkapnya. Terimalah. Benda senyum riang menerima bahtera merdeka, putra putri saya, putra putri saya sedang berjuang. Nampak lagu tu? Okey, dari segi lagu itu, maka bicara forum kita pada hari ini adalah bertajuk Kebangkitan Pahlawan. Sebab tu kita tengok serak berdaya pada hari ini, Kebangkitan Pahlawan. Okey, sebelum itu, izinkan saya terangkan dahulu apakah maksud kebangkitan, apakah maksud pahlawan yang kita kenal, yang kita tahu hari ini. Okey, baik. Okey, murid-murid, para penonton sekalian, sila beri perhatian. Okey, kebangkitan, kalau kita lihat dalam Kamus Dewan edisi keempat, yang bermaksud adalah kesedaran, kebangunan, dan juga kegiatan yang membawa kemajuan. Kita bangkit untuk kita maju, untuk kita terus berjaya. Dan yang kedua, maksud pahlawan itu sendiri adalah orang yang gagah berani, pejuang. Dalam konteks kita, dalam negara Malaysia, pahlawan yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Okey. Jadi kita teruskan kita punya forum pada hari ini dengan kita ajukan soalan kepada panel kita. Saya harap panel-panel kita sudah bersedia. Yang mana soalan pertama saya akan ajukan kepada Ustaz Irwan. Ustaz Irwan, baik. Okey, Ustaz Irwan, kalau kita lihat
dalam Islam, sejarah Islam sendiri, kita melihat banyak pahlawan-pahlawan Islam yang memperjuangkan agama pada suatu ketika dahulu, sehingga perjuangan mereka itu dapat kita rasai ke hari ini. Jadi Ustaz Iwan, soalan saya, dalam konteks hijrah, boleh Ustaz Iwan kongsikan di antara pahlawan terbilang yang menjadikan Islam ini tersebar ke seluruh dunia? Silakan. Nabi Muhammad. Burung tempur, test check. Burung tempur hingga merata, sayang merebah di bawah cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada tuan moderator yang cukup kacak bergaya. Dan bersama-sama dengan Ustaz pada hari ini, panel yang cukup kita kasih ayahanda. Saya nak cakap, saya kalau bercakap, orang lain bercakap, saya cukup cemburu. Jadi bila saya bercakap, semua pandang muka saya. Saya kalau orang tak pandang muka, terus saya tak pandang muka dia. Jadi pandang muka saya, apa yang saya nak cakap. Alhamdulillah, bila saya dapat digandingkan dengan ayahanda dan ayahanda dapat menyambut pinangan saya untuk bersama dalam forum pada hari ini. Terus apa? Denyut jantung berdebar. Wah, cukup. Bila naik tadi dah rasa dah budak jantungku berdebar, dia kata kan. Tapi alamak, tapi tak apa, layan, bertenang, relax. Ya. Kerana apabila kita bersama dengan orang hebat, dan kita akan rasa dan kita ambil aura kehebatan, ya, insya-Allah. Baik. Anak-anak yang dikasihi sekalian, guru-guru yang saya hormati. Anak-anak pada depan, bila berbalik tentang soalan diajukan tadi tentang pahlawan yang terbilang pada zaman sirah baginda Nabi SAW, bersama dengan kita ada anak-anak, adik-adik moral, ya. Apa yang nak kita bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan bicara merdeka. Hijrah bukan bermaksud, ya, hijrah pada asasnya dalam konteks kita nak ambil hari ini, hijrah kepada buruk kepada yang buruk kepada apa? Baik kepada apa? Buruk, salah tu. Buruk kepada yang baik kepada yang lebih baik. Siapa murid yang baik, angkat tangan. Baik. Okey, murid yang baik, ya. Siapa murid yang tidak baik, angkat tangan. Abang, dia tak perasan, ya. Okey, pandang depan. Okey. Pada suatu malam, saya nak cerita ni. Zip 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Saya terpaksa gunakan zip ni ya untuk saya mengunci pintu hati. Kunci mulut kamu. Sorry. Lagi sekali, 1 2 3 1 2 3. Bagi saya kunci zip tu. Maaf, saya dah ambil. Saya dah ambil. Ini amanah yang kamu pegang. Selama 1 jam, saya tak akan kembalikan kunci ini. Siapa yang mengkhianati perjanjian kita jumpa selepas ini. Maka kita bila membicarakan tentang pahlawan terbilang pada zaman kegemilangan Islam ketika itu, saya nak kaitkan dengan sirah. Saya nak kaitkan dengan hijrah. Anak-anak ingat tak? Dalam peristiwa hijrah, bagaimana baginda Nabi SAW dia pergi jumpa dengan Abu Bakar. Dia ada soalan itu. Bila jumpa, dia cakap, baginda Nabi SAW kata dengan Abu Bakar, kita nak pergi hijrah. Mau tak mau? Disebabkan yang digelarkan sebagai As-Siddiq membenarkan apa kata baginda Nabi, maka mereka berdua berhijrah. Nak cerita tentang pahlawan yang melahirkan pahlawan-pahlawan yang terbilang seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid Al-Walid. Siapa lagi? Hamzah. Lagi siapa? Masya Allah, barakallahu fiik. Lagi siapa? Baik.
Cukup. Cukup. Maka mereka ini lahir daripada seorang pemimpin yang cukup berwibawa. Mereka ini lahir daripada ketua yang cukup bersemangat, kepahlawanan yang cukup terbilang. Itulah baginda Nabi SAW. Sehingga kan apabila sampai ke Madinah, dalam hijrah daripada Mekah ke Madinah itu, kalau kita lihat dalam konteks hijrah, ya, seronoknya orang Madinah ketika itu. Ingat tak seronoknya orang Madinah ketika itu menyambut Nabi? Ingat tak? Apa nak kata seronoknya tu, sehingga mereka bernasyid ataupun menyanyikan apa dia? Tala'al badru alaina yatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'uthu fina jita bil amril muqam. Nak rasa seronok bila kita cerita tentang pahlawan, ya, nanti ayat-ayat akan cerita tentang mat kilau, termuncul pula soalan. Bukan cerita pasal mat kilau je, Tok Janggut dan yang lain-lain tentang pahlawan terbilang di tanah Melayu suatu ketika dahulu. Kita nak dengar ayat tu nanti, tapi yang ini sebagai nilai tambah. Baik, apabila bersama dengan baginda bersama dengan para sahabat, bila Nabi bercakap saja, dia semua membenarkan dan mengikut apa yang dikatakan oleh Nabi. Sebab dalam ayat Al-Quran ada menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah mereka ini kasih kepada Allah, ikutlah aku, iaitu ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, nanti kita akan lihat, ya, pada pusingan kedua, apakah perkara ataupun ciri-ciri pahlawan, ya, ciri-ciri panglima yang perlu ada di kalangan anak-anak, di kalangan guru-guru, di kalangan penonton, di kalangan penonton dan audiens yang boleh kita terapkan, ya, supaya bangkitnya nanti selepas daripada duduk mempunyai semangat dan diri yang cukup hebat. Jadi kita nak bawa, ya, bagaimana Islam membawa dan bagaimana yang diterapkan oleh pahlawan-pahlawan tanah Melayu pada suatu ketika dahulu bagi memastikan dan dapat memartabatkan agama, bangsa dan negara. Ya. Jadi saya cukup pustakan itu, ya, untuk yang pertama. Jadi saya meletakkan, ya, daripada sudut pahlawan Islam, the role model ataupun the best planner, the best pemimpin ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat melahirkan Khalid Al-Walid, dapat melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi, dapat melahirkan Umar bin Al-Khattab, ya, dan juga sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat yang lain tanpa, ya, apa mengeluh, ya, tanpa ada rasa kekesalan dan sesuatu dengannya, ya, dengan menerima arahan sahaja daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pusingan kedua nanti kita akan bicarakan yang berkaitan dengan apakah soalan tersebut akan dibicarakan oleh moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Irwan. Untuk soalan yang pertama tadi saya rasa begitu bersemangat, jawapan yang begitu padat yang menjadikan Nabi Muhammad SAW Khatamul Anbiya sebagai role model bagi sahabat dalam melahirkan pejuang-pejuang Islam yang cukup terkenal dari segi kepahlawanan dan juga agama. Okey, baik. Seterusnya, saya ajukan soalan yang kedua kepada panel kita. Soalan ini saya rasa ini cukup popular. Cukup popular sebab apa? Saya nak tanya, siapa tahu tentang filem Mat Kilau? Angkat tangan. Tengok berapa ramai yang angkat tangan. Okey, turun tangan. Okey, kan? Mat Kilau. Okey. Mana Zip tadi? Zip. Zip tadi mana? Okey, Zip balik. Okey, baik. Dengar soalan tu. Okey. Untuk panel yang kedua kan, Cik Syarul, soalan saya.
Sejak akhir-akhir ini, kalau seingat saya pada tanggal 23 Jun, kita lihat di media-media akhbar, di berita dan di media sosial khususnya, akan ada tayangan mengenai kebangkitan pahlawan yang diberi nama Mat Kilau. Dan kita lihat sehingga ke hari ini kutipan daripada filem tersebut hampir kepada 100 juta. 100 juta tu. Ini menunjukkan filem ini betul-betul menambat hati, khususnya kepada masyarakat Malaysia, bahkan di luar negara. Kalau seingat saya, ianya ditayangkan di Brunei, di Singapura, dan akan dimasuk ke Indonesia. Dan pada 16 September akan masuk ke satu platform. Tengok Adin ada jawab. Laju je, Netflix, dia kata. Masuk ke Netflix dan sebagainya. Ini membuktikan kejayaan kita dalam mematabatkan bangsa. Jadi kepada Tuan Guru Besar, bila menyebut tentang Mat Kilau, saya percaya dan yakin Tuan Guru Besar boleh berbagi sedikit penerangan mengenai siapakah sebenarnya Mat Kilau yang disebut-sebut sejak akhir ini. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iwan, UIO. Saya pun tak ada nama pendeknya dulu. Dia ada UIO. Ustaz Irwan Isman. Saya nak tulis apa ini? Kalau saya USA lah tu. Okeylah. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga tentang kuasa pelaksana program pada pagi ini kerana sudi memflower saya sebagai salah seorang panel dalam kita membicarakan tentang hijrah dan kebangkitan pahlawan. Jadi rasanya seperti mana yang Ustaz Irwan sebut tadi, anak-anak sekalian, guru-guru sekalian, bahawa di dalam setiap tamadun yang membangun atau setiap kerajaan yang terbina, sudah pasti akan terlahir beberapa ramai tokoh yang diangkat sebagai pahlawan. Jadi pahlawan ada dua. Satu pahlawan yang didendangkan, satu pahlawan yang tidak didendangkan. Maksudnya, satu yang didendangkan yang namanya terkenal. Sebut saja kalau di Malaysia, kita sebut, kalau di Sarawak Rentap, kalau di Terengganu kita ada Tok Janggut, kalau kita ada Datuk Pahaman, kita ada berbagai nama datuk yang ada. Mereka diangkat sebagai tokoh yang dicanangkan, jadi didendangkan kehebatannya. Tapi jangan lupa bahawa mereka ini ada pengikut-pengikutnya. Itu sebab kalau kamu tengok filem Mat Kilau, dia ada Yasin. Siapa lagi? Lagi ada Awam. Okey, bagus. Kamu ingat sejarah, Jadi ini bermakna bahawa setiap tokoh itu ada mereka yang bersama mereka. Jadi soalan saya pada kamu semua, siapa sebenarnya Mat Kilau ni? Yang sampai filmnya sampai 100 juta ringgit ni. Hebat sangat ke dia? Bagus sangat ke dia? Siapa sebenarnya Mat Kilau? Baik, nak tahu tak siapa Mat Kilau? Okey, kita dengar cerita cikgu. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung lahirlah seorang anak kecil. Anak kecil ini diberi nama Mat Kilau bin Imam Rasul. Namanya biasa, namanya sama macam nama-nama kita, tak ada beza, tak ada Tengku,
Tak ada nama dipanggilnya Pangeran Mat Kilau, tak ada. Nama biasa saja. Mat Kilau. Apa yang kilau ni? Tetapi nama dia, bila ayahnya memberi nama itu memberi kesan kepada dirinya. Ya, Mat Kilau ni lahir pada tahun 1865. Itu ikut cerita sejarah. Tapi kalau ikut cerita masyarakat setempat, Mat Kilau ni lahir pada tahun 1847. Dan dia hidup selama 122 tahun. Bayangkan ya, umur dia 122 tahun. Ada pula orang kata dia meninggal pada umur itu kerana melanggar sumpah. Kalau dia tak langgar sumpah, tak mati lagi. Tak betul ya. Ajal, maut itu semua adalah di tangan Allah Ta'ala. Ya, kena yakin tu. Janganlah kata, oh sebab Mat Kilau melanggar sumpah dia mati cepat. Bukan. Memang saat dan ketikanya telah sampai. Jadi siapa ayah Mat Kilau ni? Nama dia Imam Rasul. Ya, tetapi lebih dikenali sebagai Tok Gajah. Kenapa dia bela gajah banyak ke? Sebab sebenarnya ayah Mat Kilau ni, ya, ayah Mat Kilau ni sebenarnya dia adalah orang, kita kata sebagai ada pangkat lah, ya, ada pangkat, ya. Dan nama Tok Gajah ni, ya, kerana gelaran dia sebagai Imam Perang Indra Gajah Pahang. Itu gelaran yang diberi oleh Sultan, ya. Imam Perang, apa dia? Imam Perang Indra Gajah Pahang. Itu dapat nama Tok Gajah. Jadi dia ni adalah golongan orang berpangkat berjawatan. Tetapi Mat Kilau tidak. Mat Kilau adalah seorang budak kampung yang seperti kamu, ya, yang sukanya bermain apa? Gasing. Dia suka main laga buah keras. Tak buah keras? Buah keras ni bentuknya bulat dan tak boleh digigit, memang keras. Jadi permainan dia, kalau saya ada satu buah keras, Ustaz Irwan ada satu buah keras, kita lagakan buah keras tu. Bila kita lagakan dengan tangan, saya contoh buah keras satu, buah keras dua, dekat tangan, kita tekan. Siapa yang punya kalah. Jadi bila tekan, Ustaz Irwan kalah lah. Ustaz Irwan punya kalah sebab dia ambil buah keras yang muda. Ini buah keras dah dua. Jadi menang saya. Jadi itu adalah permainan